Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini, pada pagi Jumaat, yang mana disunatkan kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dituntut sunat kita mengerjakan amalan-amalan sunat. Jadi insya-Allah, tuan-tuan perempuan, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Misbahul Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum saya pergi lebih lanjut, minta, semalam ada orang tanya soalan tentang bab zakat. Tolong letak soalan di dekat skrin tu, saya nak baca nanti. Tolong letakkan soalan, siapa-siapalah, Kak Ati ke, Kak Aini ke, minta tolong hantarkan soalan yang semalam. Soalan yang lama dah sebelah ni, tapi semalam ada orang tekan tanya lagi. Jadi saya dah jawab ke belum, memang belum jawab.
InsyaAllah saya akan cuba jawab hari ini dengan perbahasan ilmiah dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i kita, insyaAllah. Jadi nanti untuk minta tolong sahabat-sahabat kita yang ada dalam WhatsApp, tolong postkan balik soalan itu pada ruang komen dalam Facebook. Baik, jadi kita sambung dulu perbahasan kita. Ini kita akan masuk tajuk baru insyaAllah, iaitu berkenaan tentang sifat kidam, insyaAllah. Baik, kita akan sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang kedua, kidam, artinya sedia. Nanti Kak Ina postkan. Baik, postkan hari ni. Muka surat 15. Muka surat 15. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kata musannif rahimahullahu ta'ala, huraian sifat yang kedua, kidam, artinya sedia. Jadi baik, jadi kita dah masuk dah perbahasan kita. Jadi dulu kita perbahasan kita iaitu sifat wujud. Jadi sifat wujud ni dia masuk dalam sifat nafsiyah. Nanti akan datang dia nak bahas. Kitab kita ni dia akan datang, dia buat rumusan. Dia buat resolusi sifat wujud ni dalam masuk bab mana. Sifat baqa', sifat kidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyah, dia masuk dalam bab mana. Nanti akan datang dia huraikan begitu. Dia akan huraikan satu persatu. Dia tak macam kitab lain dia hurai dulu. Sifat wujud ni masuk dalam sifat nafsiyah. Ni dia tak sebut sini, tapi dia akan sebut di belakang. Tapi tak apalah, kita nak cerita sikit. Jadi sifat wujud ini dia panggil sifat nafsiyah. Apa maksud sifat nafsiyah? Diri sifat itu menceritakan tentang zat. Diri sifat itu menunjukkan di atas zat. Ataupun kita kata sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada diri zat Allah. Sifat nak menceritakan tentang zat Allah Ta'ala. Bila sebut kata wujud, kita panggil sifat nafsiyah. Apa maksud wujud? Ini wujud zat Allah. Maksudnya nak menceritakan tentang kata ada zat Allah. Nak menceritakan tentang adanya zat Allah. Itu dia. Itu panggil sifat nafsiyah. Bila sebut sifat nafsiyah, sifat itu nak menceritakan tentang zat Allah. Nak menyatakan zat Allah. Bila nak menyatakan wujud. Apa wujud? Ini ada zat Allah. Itu panggil sifat nafsiyah. Dia panggil sifat nafsiyah. Jadi kalau perbahasan yang mendalam sikit, sifat wujud ni kita tak bahas dalam lagi. Kita secara rumusan Kalau dalam kitab-kitab, contoh kitab Faridatul Faraid tu, dia bahas tu sifat wujud tu. Kitab ni dia tak bahas sangat. Tapi saya nak bagi tahu sekali lalu. Jadi sifat wujud ni dia panggil, kenapa panggil sifat nafsiyah? Kerana dia panggil sifat tu dibangsakan pada diri zat. Diri zat Allah Ta'ala. Bila sebut nafsiyah, wujud apa? Ini wujud zat Allah. Baik, ulama berselisih pendapat. Ulama berselisih pendapat
wujud tu kata setengahnya dia panggil hal nafsiyah. Kata setengahnya dia panggil wujud tu dia panggil amrun i'tibariyun. Itu dia. Jadi hal nafsiyah ni kata setengah ulama dia panggil hal nafsiyah. Maksud hal nafsiyah iaitu sifat wujud itu, diri sifat wujud itu bukannya ada. Kena faham Allah Ta'ala tu ada. Kita nak bahas wujud. Ni payah sikit ni. Ni dah payah ni. Takut-takut tak masuk sifat kidam lagi ni. Baik. Jadi, kata ulama sifat wujud ni, dia masuk dalam ada tu. Perbahasan ada. Bila sebut ada, kata ulama benda tu dipanggil hal nafsiyah. Hal nafsiyah ni menengahi di antara ada dengan tak ada. Dia duduk tengah-tengah. Sifat wujud tu sendiri, bukan sifat Allah Ta'ala tu. Wujud tu. Contoh kita kata gini. Contoh kita kata ada. Sini. Sini. Jadi bila sebut kata sifat nafsiyah, bila sebut sifat nafsiyah, hal nafsiyah. Maksud hal nafsiyah ni, kelakuan itu mengenahi di antara, menengahi. Maksud duduk tengah-tengah antara ada dengan tak ada. Contohnya, perumpamaannya begini. Kita nak buat layang-layang. Ini payah sikit tapi bukan kaul muktamad. Kita nak buat layang-layang. Jadi nak buat layang-layang tu, kata ulama, dia mesti ada 3 perkara. Bukan kata ulama kata orang dulu buat lah. Ni nak bagi contoh nampak. Nak buat layang-layang, dia mesti kena ada buluh, kena ada gam, kena ada kertas. Baik. Jadi kita nak melekatkan gam, nak melekatkan buluh dengan kertas tu, di celah-celah tu mesti ada gam. Gam tu lah dia panggil hal, sifat hal dia panggil. Seolah-olah dia panggil sifat hal, maksudnya apa? Nak menengahi di antara buluh dan kertas. Di tengah-tengah tu dia panggil sifat hal. Apa dia? Iaitu gam. Gam tu lah nak melekatkan buluh dengan kertas. Begitu juga sifat wujud. Wujud ni dia bukan benda ada. Tapi kata ulama dia panggil sifat hal nafsiyah. Seolah-olah kata menengahi. Contoh kita kata gini. Ada wujud tu ada ada gelas. Ataupun kita kata ada kitab. Kita dekat ni dah. Ada kitab. Mana adanya? Tolong tunjukkan saya mana ada kitab. Yang kita nampak kitab. Bukan ada. Ada tu yang kita kata mengikut pendapat yang pertama, qaul dhaif, dia kata apa? Ada tu menengahi. Maksudnya nak sebut kata ada kitab tu, bila tu kata ada tu 50-50 je. Kitab tu ada lah. Kita nak kata ada tu. Tolong tunjuk saya diri ada tu. Kita faham sahaja. Itu kalau ikut pendapat setengah ulama. Sebab itulah kalau ikut pendapat muktamad, sifat wujud ni dia panggil sifat amrun i'tibari. Kita pegang muktamad lah senang. Nanti akan datang kita bahas sifat hal. Jadi amrun i'tibari ni apa? Kita bahas amrun i'tibari, pekerjaan yang kita kira-kira dengan akal. Pekerjaan yang kita kira-kira dengan akal. Contoh, kita kata ada kitab. Ada tu benda yang kita nampak tak? Benda yang kita nampak tak ada tu.
Kita nampak kitab. Tapi ada tu. Ada kitab. Ada tu lain, kitab tu lain. Ni nak bahas. Ni bahas dalam sikit. Kita ambil yang muktamad lah. Saya tak mau ambil yang hal tu, tak mau. Sebab hal tu dia payah nampak, lagipun dia pendapat yang dhaif. Kita ambil pendapat yang muktamad. Mudah. Jadi baik. Kita kata ada kereta. Kita nampak tak diri ada tu? Tak nampak. Yang nampak ke? Kereta. Jadi amrul i'tibar ni pekerjaan yang kita kira-kira dengan akal. Maksudnya, dalam akal kita ada, tapi di luar akal kita tak ada. Kita hanya memahami dengan akal fikiran sahaja. Memahami kata ada. Contoh kita kata, saya ada kereta. Saya ada kereta. Apa maksud saya dengan? Bila sebut saya ada kereta, yang kita nampak diri kereta ke diri ada? Tanya satu dulu. Bila kita cakap saya ada kereta, yang kita nampak diri kereta ke diri ada? Tolong beritahu kat saya. Saya cakap, Ustaz ada kereta. Nampak diri ada ke diri kereta? Tolong beritahu kat dalam ruang komen. Diri kereta. Lagi. Siapa komen lagi? Kereta. Kereta. Diri kereta. Diri kereta. Nampak kereta. Diri kereta. Bukan masalah tinggi Kita nak bahas perbahasan ni. Diri kereta yang kita nampak. Kereta. Baik. Nampak banyak semua betul. Baik. Diri ada tu kita nampak ke tak? Ada seorang kata nampak ada Puan Hasna jawab. Dia pelik sikit. Dia jawab ada. Baik. Saya nak tanya, diri ada tu yang kita nampak diri kereta. Diri ada kita nampak ke tak? Diri ada tu kita nampak ke tak? Betul. Salah Siah Osman. Betul. Mungkin dia dah biasa belajar dah. Diri ada itu tiada. Ada tak nampak. Faham je. Ada tu. Bagus. Tak nampak diri ada hanya sebutan saja. Betul. Tidak. Untuk bincang tu. Tidak. Baik. Ni kita nak faham Diri ada kita tak nampak. Baik. Diri ada tu kita nak panggil apa? Dipanggil amrun i'tibariyun. Ada tu pada sebutannya. Walhal tak ada pun. Ada kereta kena pada kereta. Ada lembu kena pada diri lembu. Bukan kata ada lembu ada lembu kena ada lembu. Dia ada tiga kaul Yang hal tu satu tadi. Baik. Bila sebut ada tu lain, lembu tu lain. Lembu tu kena pada benda wujudi. Ada tu kita panggil amrun i'tibariyun. Itulah kaul yang muktamad. Dia ada pada akal, dalam fikiran akal. Faham sahaja. Bukan nampak dalam akal, faham sahaja. Kita kata kereta tu ada. Diri ada tu ada ke tak ada? Diri ada tu kita panggil amrun i'tibariyun. Diri kereta tu kita nampak, itu panggil wujudi. Nampak lagi. Itu kaul yang muktamad daripada Imam Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi, pendapat kaul muktamad, dia katakan sifat wujud tu amrun i'tibariyun.
Amrun i'tibariyun. Maksudnya, bila sebut kita kata, saya ada baju. Ni. Nampak ke baju ke nampak ke ada? Nampak ke baju. Ada tu kita faham dengan akal. Hanya sebutan pada lafaz tapi faham dengan akal. Hanya kita faham dengan akal sahaja ada tu. Dia panggil amrun i'tibariyun. Kita faham dengan akal sahaja. Diri perkara tak ada. Baik. Contoh lagi. Nampak gelas ni. Jadi, nak bagi nampak amrun i'tibari dengan benda wujudi. Bulat pada kata cawan ni. Bulat tu ada ke tak ada? Bulat pada cawan ni ada ke tak ada? Tolong komen. Bulat pada kata gelas ni ada ke tak ada? Bulat pada kata ni, bulat pada kata cawan ni ada ke tak ada? Bulat tu ada. Tak ada. Lagi. Tak ada. Ada. Amrun i'tibari. Pun yud. Tak ada. Tak ada. Bulat tak ada. Tidak ada. Bulat pada cawan tu tiada. Tak ada. Ni biasa ngaji tauhid laka dah ni. Yang ada cawan. Baik. Bulat tak ada tapi kita nampak. Tu pelik tu. Dia nampak apa? Di sini kena ingat bulat pada cawan tak ada. Bulat tu kita faham dengan akal sahaja. Yang kita nampak cawan, bila pegang tu bukan kena pegang pada bulat. Diri bulat tu tak ada. Yang ada diri kita pegang ni bukan kena pada bulat. Habis tu bulat tu, ini tangan kita bergerak. Kita nak diri bulat boleh pegang tu. Kaedah kita kena tulis. Tulis siap-siap. Kaedah kita benda yang tulis tu, tulis dobek. Perkara yang boleh kita dapat, dobek di tepi. Perkara yang boleh kita dapat dengan salah satu perkara yang kita boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Perkara yang kita boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Apa panca indera yang 5? Tulis itu. Iaitu menghidu, mendengar, salah si Osman tu jawab cepat sangat tu. Tapi betul dia jawab. Kena dia. Laju ni. Macam biasa mengaji dah ni. Tak tahu dia mungkin mengaji banyak guru kot. Siapa tak tahu pernah belajar dengan saya ke, wallah alam lah. Tapi nampak cepat jawab tu. Salah si Osman. Okey, baik. Kok pernah ikut saya dekat masjid Masjid Khairiah, wallah alam lah. Baik. 5 perkara panca indera. Yang pertama menghidu, tulis. Yang kedua mendengar. Yang ketiga melihat. Yang keempat merasa. Yang kelima menyentuh. Tulis di ruang komen. Baik, saya ulang balik. Perkara yang kita dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5, iaitu menghidu, melihat, mendengar, merasa. Satu lagi apa? Menyentuh. Itu dipanggil, dobek situ. Itu dipanggil
itu dipanggil sifat wujudi. Itu dipanggil sifat wujudi. Masjid wilayah, orang saya dah hurai masjid wilayah betul. Kalau ingat lagi masjid wilayah tu, saya hurai waktu kitab Faridah. Faridah tak ada. Mungkin kitab yang baru ni kot. Alhamdulillah. Itu dipanggil sifat wujudi. Menghidung, mendengar, melihat, merasa, menyentuh, sifat wujudi. Betul. Betul Dr. Fauziah. Baik. Kemudian, selain daripada 5 perkara itu, kita panggil amrun i'tibariyun. Amrun i'tibariyun. Kita panggil amrun i'tibariyun. Perkara yang kita tidak boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5, kita panggil amrun i'tibari. Sebab tu kita kata tadi, bulat ni, nampak bulat? Bulat ni tak boleh nampak. Nak pegang tak boleh. Pegang kena pada cawan. Nak hidu pun tak boleh. Nak rasa pun tak boleh. Rasa kena pada cawan. Rasa macam mana gigit ni tak boleh. Nak hidu pun tak boleh. Nak lihat. Lihat pun, lihat cawan bukan lihat bulat. Nak dengar pun tak boleh. Jadi bila kita tak dapat dengan 5 panca indera yang 5 ni, dikatakan amrun i'tibariyun. Semua dalam alam begitu, dalam dunia ni. Dia tak lepas dua perkara. Benda wujudi ataupun amrun i'tibariyun. Benda wujudi ataupun amrun i'tibariyun. Benda wujudi ni benda yang kita dapat dari salah satu daripada panca indera yang 5. Ya betul, Dr. Fauziah, betul. Amrun i'tibari tidak boleh dapat dalam 5 panca indera. Betul, tepat sekali. Baik. Kemudian itu kita kata kalau sifat wujud tu, kaul muktamadnya mengatakan dipanggil sifat wujud tu dipanggil amrun i'tibari. Ada tu dikatakan amrun i'tibari. Mengikut pendapat satu lagi, iaitu mengikut pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ya betul. Mengikut pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, pelopor bagi mazhab Ash'ariyah. Mazhab Ash'ari. Asy'ariyah. Ahli Sunnah wal Jamaah kita. Tapi pendapat dia tu bukan pendapat yang muktamad. Tapi dia mudah faham sikit. Hak kita ni, wujud Allah. Wujud tu lain, Allah tu lain. Wujud tu bukan dipanggil amrun i'tibari. Allah tu kena pada diri zat. Wujud tu dipanggil amrun i'tibari. Allah itu kena pada diri zat. Nampak tak? Itu kita maklumlah, itu pahit sikit. Tapi kalau mengikut pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dia kata apa? Dia kata, al-wujud ainul mawjud. Dia kata gitu. Abu Hasan Al-Ash'ari, dia kata, al-wujud ainul mawjud. Saya pernah bahas dah ni. Semua tempat saya pernah bahas kah? Dekat Masjid Hairiyah pernah, Masjid Wilayah pernah, Masjid Shah Alam pernah. Cumanya yang tak pernah lagi, satu tempat di Surau Furqan saya tak pernah. Mungkin agak kalau ada pada muslimat Surau Furqan tu, kalau tak pernah dengar lagi tu, hari ni dia baru dengar lah. Sebab situ saya mengajar kitab fiqh. Baik, kita nak bahas. Kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dia kata wujud-wujud itu ainul mawjud. Wujud-wujud itu kena pada diri perkara. Kena pada diri zat. Contoh kita kata, ni pen. Ada pen, kena pada diri pen. Ada tu apa? Ada tu, diri ada tu kena pada diri pen dah. Tu kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dia kata, ada pen, kena pada diri pen. Ada kambing, kena pada diri kambing.
Kalau mengikut Imam Fakhr Razi, ada tu lain, wujud tu lain. Kereta tu kena pada diri benda. Nampak tak? Ni kalau mengikut Imam Hasan Asy'ari mudah. Ada beg kena pada diri beg. Ada kereta kena pada diri kereta. Ada pen kena pada diri pen. Dia tak bahas dah. Ada tu macam mana? Tak ada dah. Bila sebut ada tu kena pada diri benda dah. Bila sebut kata ada tu kena kepada diri benda. Ada manis. Tu lain. Tu. Manis tu benda wujudi. Sebab kita boleh rasa. Gula wujudi. Ada manis, ada pada gula. Manis sebab kita boleh rasa, benda wujudi. Yang kita nak bahas, ada tu. Manis tu adalah, manis kita boleh rasa, ada tu. Diri ada. Tapi kalau mengikut Imam Hasan Asy'ari, dia mudah. Ada manis, ataupun kita kata, ada kereta. Itu yang ada mana, ada pada gula tu, lain tu je. Nanti dia panggil arad. Itu perbahasan lain, nanti kita bahas. Gula tu zat, manis tu sifat, dia panggil arad pada gula. Tak apa, nanti kita bahas, nanti sampai masuk bab dia. Itu bukan bab tu. Kita nak bahas kata, ada kereta. Kalau Imam Abu Hasan Asy'ari, dia kata, ada kereta kena pada diri kereta. Nampak tak? Ada kereta kena pada diri kereta. Ada tu, dia tak bahas dah. Imam Abu Hasan Asy'ari mudah je pembahasannya. Al-wujud ainul mawjud. Bermula wujud itu kena pada diri perkara. Dia tak bahas dah ada tu macam mana, tak ada dah. Imam Abu Hasan Asy'ari bila sebut kata, saya ada TV. Bila sebut ada TV, kena pada diri TV dah. Ada tu tak ada dah. Dia tak bahas dah. Diri TV tu dah panggil ada dah. Dah. Imam Asy'ari ainul mawjud. Imam Hasan haliyah. Tak. Dia yang mengata hal nafsiyah tu, tu bukan pendapat Imam Muhammad Maturidi tu. Saya tak ingat perkataan siapa. Nanti Sat. Dia ada sebut juga. Dia kalau sifat hal ni dipanggil sifat subutiyah. Sifat yang bangsa sungguh. Dia tak ada sebut. Bukan perkataan, tapi perkataan ulama lah. Haliyah tu. Tapi kalau mengikut sifat hal tu, sifat hal tu nanti saya uraikan hal pula. Jadi bila sebut kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dia kata ainul mawjud. Maksudnya ainul mawjud apa? Bila sebut kepada satu benda, kena pada diri benda dah. Saya ada TV, kena pada TV dah. Ada tu kena pada diri benda dah. Ada tu kena pada diri perkara dah. Itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi kalau mengikut Imam Fakhr Razi, yang katakan amrul itibari tu, dia Fakhr Razi, dia kata al-wujud ghairul mawjud. Wujud tu bukan benda ada, tapi dia panggil amrun i'tibariyun. Itu Imam Fakhr Razi. Ada pun yang dikatakan hal, dia gini. Hal ni dipanggil sifat subutiyah. Sifat yang bangsa sungguh. Hal nafsiyah ni, ni payah sikit nak faham. Baik. Terima kasih Haji Kamarul. Okey, baik. Orang ingin tamat kemudian baru soalan. Okey, baik. Sifat hal ni, tu dia. Saya baca sikit. Hal ni dia kata sifat subutiyah. Tahakkuk fil khariji ani zihni.
dia tu didapatkan pada zihim ataupun tidak didapatkan pada zihim. Baik, sifat hal ni dia panggil wasitatun bainal wujud wal adam. Sifat nafsiyah ni, hal nafsiyah ni, ni yang ketiga. Tapi tak pasti perkataan siapa, tapi perkataan ulama juga. Perkataan ulama juga. Al-qawlu. Kata setengah ulama, dia kata sifat hal. Jadi yang pertama tadi, amru iktibari, pendapat Imam Fakhr Razi dan para jamaah. Yang kedua, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kata ainun maujud. Yang ketiga, kata setengah ulama, dipanggil sifat hal nafsiyah. Apa maksud hal nafsiyah? Dia kata wasitatun bainal wujud wal adam. Menengahi di antara ada dengan tak ada. Wah, ni payah nak faham. Menengahi di antara ada dengan tak ada. Contoh kita kata gini. Dia tidak sampai naik sampai peringkat ada. Bila sebut wujud tu, diri wujud tu, dia duduk tengah-tengah. Kita kata ni ada TV. Bila sebut ada TV tu, dia menengahi. Ada tu dia panggil menengahi. Orang kata, kau nampak TV tak? TV tu nampaklah ada tu. Kalau ada tu, kalau mengikut pendapat ulama, dia kata sifat hal. Ada tu di antara tengah-tengah. Sama ada wujud ada ataupun tak ada. Ni payah faham. Dia beginilah. Dia nak mudah fahamnya. Contoh kita kata gini. Dia hal nafsiyah. Dia ada tu tidak kerana ada ilat. Dia gini. Dia tak sama dengan hal maknawiyah. Hal tu sama je. Sifat hal maknawiyah dengan hal nafsiyah lain, berlainan. Hal maknawiyah ada dia tu kerana dengan sebab ada sifat ma'ani. Itu hal maknawiyah. Adapun hal nafsiyah ada dia bukan dengan sebab kerana benda yang lain. Tak. Tu je beza. Hal nafsiyah dengan hal maknawiyah. Hal maknawiyah disebut dalam kitab, dia kata ghairu mu'allatin bi'allatin. Jadi wujud tu dia kata dengan ketiadaan ada kerana, dengan ketiadaan sebab. Adapun hal maknawiyah ada sebab. Sebab apa? Sebab nak kata hal maknawiyah mesti dia datang dulu dengan sifat ma'ani. Contoh kita kata apa? Kaunuhu qadiran. Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa dengan sifat perkuasa. Keadaan tu panggil sifat hal. Kita nak kata Allah Ta'ala berkuasa tu, dia tu berkuasa dengan sebab apa? Kerana Allah Ta'ala tu ada sifat kudrat. Itu panggil hal maknawiyah. Dia berlaziman, dia kemestian bila dia ada hal maknawiyah, maka dia bila katakan dia tu ada kaunuhu, dengan sebab dia ada sifat ma'ani. Jadi maknawiyah tu dia orang kata berperekeh ni, mana kata kalau bahasa Melayu berperekeh maksudnya berkaitan, ada kaitan. Nak sebut kata hal maknawiyah mesti ada kaitan dengan sifat ma'ani. Adapun hal nafsiyah, ni hal sifat hal nafsiyah ni, dia tidak ada kaitan dengan lain. Ada dia semata-mata tidak kerana perkara yang lain. Itu maksud dia. Itu hal nafsiyah. Sebab tu dia kata hal nafsiyah ni, dia tidak sampai naik pada martabat adam. Sebab tu kita bagi contoh. Ni, tengok contoh ni. Ni bagi contoh bagi nampak. Jadi kita kata apa? Warna, baik. Kita kata kertas.
Kita kata ada kertas. Ada kertas. Bila sebut ada kertas, kalau mengikut hal maknawiyah, sifatnya itu berkait betul. Tapi kalau hal maknawi, hal nafsiyah, dia tidak berkait. Diri dia semata-mata ada. Cumanya bila kita kata ada Allah. Ada tu dipanggil hal. Apa soal? Menengahi di antara ada dengan tak ada. Tu kita payah nampak tu. Sebab tu kita beri contoh kata, gini. Kita kata ada layang-layang. Jadi baik. Kita kata tengok. Kita nak buat layang-layang tadi. Nampak Bagi nampak dulu. Bila nak buat layang-layang, kena ada gam. Kena ada buluh, kena ada kertas. Baik. Nak melekatkan antara gam, nak melekatkan antara kertas dengan buluh tadi, dia mesti ada celah-celah tu dia panggil gam. Gam tu, kalau kita tengok, bila kita dah lekat tu, kita nampak betul-betul. Nampak tak betul-betul gam? Nampak dah melekat? Nampak tak? Saya nak tanya. Nak kata nampak betul-betul, tak juga. Tapi tahu dia melekat. Nak kata tak ada langsung gam, tapi melekat. Tu payah tu. Dia 50-50, 50-50. Baik, kita kata layang-layang tu melekat. Kita kata buluh dengan kertas tu lekat. Bila dia lekat macam ni, kita nampak tak gam tu? Ni contoh. Ni gam lekat. Kita kata gini. Kertas ni. Dia melekat ni. Contoh. Nampak tak gam dia? Tak nampak. Tapi nak kata tak ada boleh tak? Tak boleh sebab dia ada tu. Nak kata tak ada langsung, tak juga. Nak kata ada betul-betul, tak juga. Dia duduk tengah-tengah. Nak kata nampak, gam tu ada betul, so aku nampak gam betul-betul. Tak nampak juga. Nak kata tak ada langsung gam tu. Tak juga. Sebab apa? Sebab dia melekat. Itu dia panggil hal nafsiyah. Jadi bila kata wujud Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala. Jadi ada tu dipanggil hal nafsiyah. Itu dipanggil perkataan ulama. Tak nampak gam tu. Tapi melekat tak? Melekat. Dia duduk tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah. Contoh macam ni lah. Apa tu? Ni. Kayu ni kan. Dia melekat, nampak tak? Kayu ni melekat tak? Nampak tak? Nampak tak? Kita nampak tak gam kat kayu melekat tu? Nampak tak? Tak nampak. Tapi boleh tak kita nafikan, tak ada, dia tak melekat ni. Melekat ni. Mesti ada benda tu melekat tu. Mesti ada melekat tu. Nak kata tak ada langsung, tak juga. Nak kata ada betul-betul, tak juga. Dia tak sampai peringkat wujudi, dia tak sampai peringkat makdum. Dia duduk tengah-tengah, tak sampai peringkat ada betul-betul wujudi, nampak sungguh dengan mata, tak. Dia tak sampai peringkat tak ada langsung. Macam Amr Itibari, tak. Dia duduk di tengah-tengah. Itu maksud dia. Peringkat dia tu tak sampai. Tapi bukti adegan sebab melekat. Ya betul. Tapi nak nampak gam betul-betul tu tak juga. Tapi kita faham. Itu dipanggil hal nafsiyah. Habis itu agak payah sikit lah. Tapi kaum Mu'tamad tadi dipanggil amrun i'tibariyun. Dipanggil amrun i'tibariyun. Habis itu. Itu payah pembahasan ni. Tapi tak disebut dalam kitab ni. Tapi akan datang kalau kita belajar kitab-kitab yang besar sikit, dia jumpa lah. Menengahi antara ada dan tiada. Alhamdulillah. Baik. Tu dia. Habis itu, tu sifat wujud lah. Jadi kaum Mu'tamadnya, dia betul mendengar antara ada dengan tak ada, betul. Jadi kaum Mu'tamadnya, kaum Mu'tamad pun payah juga. Dikatakan sifat wujud tu amrun i'tibariyun. Itu perkataan Imam Fakhr Razi. Dia kata apa? Wujud tu lain. Allah tu lain. Allah tu kena pada zat.
Wujud itu dipanggil amrun i'tibariyun. Ada di dalam akal. Faham saja dengan akal kata ada. Bila sebut ada beras, ada kereta. Ada tu, diri ada tu panggil amrun i'tibariyun. Bukan boleh kita nampak ada tu. Tak nampak. Tapi cuma kita faham dengan akal sahaja. Macam tadi bulat tadilah. Bulat. Contoh. Petak. Nampak petak? Mana petak? Nampak tak petak? Nampak tak petak pada kitab saya? Nampak tak 4 persegi? Tulis. Nampak tak 4 persegi tu? Nak tengok. Siapa nak jawab? Siapa nampak 4 persegi? Nampak tak 4 persegi kat kitab ni? Tulis orang. Tak nampak. Macam tak ada tapi sebenarnya ada. Tu keliru tu. Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Sebab apa tak nampak? Tu dia. Tak nampak. Yang kita nampak buku tu. Nampak kitab saja. Baik. Tak nampak 4 persegi. 4 persegi tu ada ke tak ada? Tak ada. Ni 4 persegi nampak ni. Nampak ni. 4 persegi. Diri 4 persegi tu bukan ada. Yang nampaknya kitab. Habis 4 persegi tu kita faham dengan akal saja. Dia panggil amrun i'tibariyun. Amrun ni pekerjaan yang kita faham dengan akal sahaja. Nampak? Apa tu? Segitu itu bukan benda wujudi. Segi 4 tu bukan benda wujudi. 4 persegi tu kalau, tapi jangan duk cerita kat luar. Jadi kalau pergi kedai saya lagi kan, bagi saya botol bulat. Kalau orang nak beli, kita ni tukang kedai. Kita ni orang meniaga. Lepas tu orang tu tanya, awak ada tak cawan bulat? Kita menjawab, cawan bulat saya tak ada. Cawan ada, bulat tak ada. Itu memang pening orang. Yang cakap gitu kat orang malu. Bukan malu. Takut orang keliru. Bang, bagi saya gelas kaca bulat bang. Gelas kaca bulat. Gelas kaca bulat tak ada. Habis tu yang apa ada? Gelas kaca ada. Lepas tu dia bagi yang bulat. Tu ni ada bulat ni bang. Bulat tu tak ada lah. Gelas kaca tu ada. Silat-silat orang tu pukul kita. Jangan cakap gitu takut keliru orang. Tapi kita nak bagi, memang hakikat ni betul sebenar. Kita belajar ni betul. Macam bulat. Bang, bagi saya buku kitab tu 4 persegi. Kitab 4 persegi tak ada. Kitab ada. Memang kita 4 persegi tu sifat pada buku. Tapi sebab tu dia panggil sifat apa? Tu kita nak faham tu. 4 persegi tu sifat bagi buku, betul. Tapi 4 persegi tu panggil sifat apa? Sebab tu kita cakap sifat amrun i'tibariyun. Bukan boleh kita nampak 4 persegi tu. Tak nampak. Yang kita nampak adalah buku. Kena pada zat. Tu nak cerita amrun i'tibari tu. Itu nak cerita amrun i'tibari. Habis itu. Nampak lagi? Tu dia. Memang dia panggil sifat. Amrun i'tibari sifat. Tapi sifat, kalau kita kata 4 persegi itu sifat pada buku Ustaz, memang betul. Sifat apa? Kalau tanya Ustaz, sifat apa? Sifat wujudi. Kalau sifat wujudi kita nampak 4 persegi. Tak nampak 4 persegi. Dia panggil sifat amrun i'tibariyun. Sifat yang kita faham dengan akal sahaja. Ya betul. Terfajar betul. 4 persegi amrun i'tibari, betul. Bukan benda wujudi. Kalau benda wujudi kena ingat. Kaedah tadi kena ingat. Saya tulis. Kaedah tadi kena pegang betul-betul. Kena pegang betul-betul kaedah tadi. Selain daripada amrun i'tibari, dia panggil benda wujudi.
Benda wujud itu hanya boleh kita dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Tak dapat panca indera yang 5 ni, dikatakan amrun itibari. Itu je kaedah kita. Pegang hak tu je. Nampak lagi tu dia. Nanti kita habis kitab-kitab besar ada, nanti kita bahas. Tu dia. Nampak lagi ni baru kata tauhid ni. Baik, itulah kaum muktamad. Kaum muktamad. Kalau tanya kenapa tak ada dalam kitab ni Ustaz? Ini kitab ni dia basic. Tapi akan datang, kita bila dah belajar kitab tinggi sikit, dia akan jumpa benda-benda tu. Nanti insya-Allah lah. Kalau dah habis kitab ni, baru kita bincang kitab apa. Baik, habis. Habis itu sifat wujud. Tu dia. Jadi seorang tanya sifat wujud tu, dia panggil sifat amrun i'tibariyun. Kita kata bila sebut wujud Allah, wujud tu amrun i'tibari. Allah itu kena pada diri zat. Baru kena. Sifat 4 segi pada buku tak nampak ia sebab amrun i'tibari. Betul, tepat sekali. Tu dah faham dah tu. Alhamdulillah. Jadi semua tak ada kemusykilan. Baik. Huraian sifat yang kedua kidam. Ertinya sedia. Baik, sifat kidam ni. Dia masuk dalam mana? Baik, sifat kidam. Dia masuk di dalam... siapa boleh tolong jawab? Dia masuk sifat apa ni? Sifat kidam ni? Tanya jemaah lama sikit yang ngaji dengan saya ni. Betul. Haji Khairul tolong jawab. Sifat kidam masuk ni sifat apa? Salbiyah. Sifat salbiyah. Dipanggil sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Apa maksud sifat salbiyah? Apa maksud kata sifat salbiyah? Sifat salbiyah ni sifat yang dinisbahkan pada tak ada. Sifat salbiyah tu sifat yang dibangsakan kepada tidak ada. Sifat yang dinisbahkan pada tu dah ada. Tak jawab lagi. Ternafi dari segala perkara yang tak layak bagi Allah. Bukan menafikan, tak kena. Ternafi. Sifat sebenarnya sifat yang ternafi. Sifat adami dipanggil. Sifat salbiah ni sifat yang adami. Ternafi apa? Ternafi perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Bukan menafi. Kalau menafi itu tak tepat. Kalau menafi kita kata gini. Kalau kita kata menafi, mula-mula Allah Ta'ala tu baharu. Tiba-tiba kita menafikan Allah Ta'ala tu kidam. Itu menafi. Kalau ternafi ni pada awal lagi. Allah Ta'ala tu ternafi daripada baharu. Allah Ta'ala tu ternafi lagi. Tidak ada awal. Ternafi pada awal lagi. Bukan mula-mula kita kata Allah Ta'ala tu ada awal. Kemudian kita menafikan. Sampai kat makhluk. Tak. Allah Ta'ala tu dia tidak ada permulaan. Kita menafikan. Itu dipanggil menafi. Kalau ternafi daripada awal lagi tidak ada permulaan. Contoh. Adami ma'dum. Sifat ma'dum. Sifat yang ternafi. Daripada segala perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Apa yang perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala? Ada awal. Ada akhir. Itu yang perkara yang tidak layak. Kemudian kita kata apa? Ternafi awal. Ternafi akhir. Ternafi sama dengan makhluk. Ternafi berbilang. Nampak? Ternafi berhajat. Itu panggil sifat salbiyah. Akan datang dalam kitab ni dia bahas juga, tapi dia bahas kat belakang.
lambat sikit. Habis itu. Jadi bila esok tanya esok, sifat salbiah dia mulai daripada sifat kidam sampailah sifat wahdaniyat. Kidam baqa' mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyat. Habis itu dipanggil 5 sifat tu masuk sifat salbiah. Salbi ni maksudnya asal salbi ni cabut buang. Maksudnya ternafi dah, tak ada mula lagi, tidak ada permulaan lagi. Tu dia. Habis itu wajib pada syarak pula. Masa kita pun dah habis. Esok kita bahas minggu depan kita bahas sifat kidam. Kemudian saya nak jawab soalan. Tolong post balik kat ini. Agaknya dah jauh dah, nak cari payah. Tolong post balik soalan dalam bab zakat tu. Saya nak bahas sikit dalam lebih kurang 10 atau 15 minit bab zakat ni. Jadi kita nak bahas perbahasan kitab. Saya ada rujuk 2-3 buah kitab. Tu dia. Baik, tengok soalan dia. Saya wakil dari pihak kawan-kawan bertanya pada pasal duit iSinar KWSP yang mereka bawa keluar sebanyak RM10,000. Adakah duit itu kena bagi mereka membayar zakat? Jika kita nanti sudah cukup 50 tahun, boleh bawa keluar akaun kedua KWSP sebanyak katakan RM30,000. Adakah kena bayar zakat juga? Mohon pencerahan. Baik. Ni satu permasalahan yang banyak pertanyaan. Sehingga kan pusat zakat nak jawab pun tak boleh. Saya pun pernah tanya soalan pusat zakat juga. Tapi kita nak bahas secara ilmiah, bukan tuan-tuan dan puan terpulang, terserah. Cumanya saya cerita pasal hukum. Jadi salah satunya saya pegang kitab Sulamus Subyan. Jadi kitab antaranya kitab Muqaddimah Hadramiyah. Baik, kita bahas soalan tu sebelum nak pergi tuju pada soalan kena tahu apa itu zakat. Jangan pergi terus jawab terus. Saya dah banyak kali ajar tuan-tuan dan puan, bila kita nak pergi satu benda, kita pergi kepada ta'rif dulu. Definisi. Sebab tu kita kitab mana-mana kita belajar, betul tak? Mesti didahulukan dengan definisi dulu. Kita nak faham syarat, dia kena tahu definisi. Contoh solat. Takkan kita solat tu apa? Solat tu ialah syarat. Tak. Bila sebut zakat, takkan cakap zakat tu ialah diberi kepada asnaf. Nanti dulu. Kita bahas zakat tu apa? Zakat diberi pada asnaf. Memang betul. Itu dah masuk syarat dah. Zakat ni, apa maksud zakat? Dari segi lughawiyah. Pergi pada definisi. Zakat ni definisi dia apa? Beri pada asnaf tu, itu dah masuk syarat. Kita faham. Saya banyak ajar kalau yang pelajar yang belajar dengan saya, kita nak pergi benda jauh, tengok benda takrif dulu, definisi dia apa dulu. Kita nak kata solat tu apa? Takrif solat tu apa? Takrif solat tu apa? Takrif solat ialah dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Lepas tu apa maksud syarat dia apa? Baik, zakat tu apa? Zakat ialah kena kepada mensucikan harta. Baik. Zakat mensucikan harta. Zakat ni asalnya mensucikan harta. Cukup hal tu bukan, itu dia punya syarat. Tak masuk syarat lagi ni. Baik, saya ringkaskan. Baik, bagi siapa yang perlu mengeluarkan zakat. Baik, zakat ni asal ya, iaitu harta lebihan yang lebih daripada tanggungan. Harta yang lebihan yang lebih daripada tanggungan. Contoh apa? Kita ada duit. Kita ada duit
Tapi duit kita ada, contoh kita ada duit 10,000. Kita ada tanggungan tak? Ada. Ada tanggungan? Ada. Anak, isteri, mak contoh. Selepas tu, tanya balik, kita ada hutang ke tak? Ada hutang. Hutang kereta. Yalah. Bayar ansuran setiap bulan. Hutang rumah. Beli rumah pun kena hutang juga. Orang nak beli rumah, mana ada bayar seketul duit? Tak ada. Beli rumah pun kena hutang juga. Dah dua dah. Lepas tu, tanggungan apa? Anak sekolah dan sebagainya, ikutlah. Baik. Lepas tu, lebihan harta tu pula, tinggal berapa lagi tinggal? Bila lebihan itulah kita bahas. Harta lebihan yang lebih daripada tanggungan. Betul. Baik. Kemudian, syarat zakat pula. Zakat ni dia berikan kepada 8 asnaf. Tu kita maklum dah. Zakat tu diberikan kepada 8 asnaf. Itu kita maklum. 8 asnaf. Kemudian 8 asnaf tu maklumlah, semua orang tahulah. Antaranya yang pertamanya kita maklum iaitu zakat orang yang miskin, fakir, miskin. Nak tulis boleh. Fakir, miskin, mu'allaf, orang yang berhutang, amil zakat. Tu semua definisi tu semua ada tu. Semua syarat-syarat tu semua ada dah. Amil zakat, ibnu sabil, fi sabilillah. Tu dia. Tu maklum dah. Baik. Sekarang kita terus masuk pada perbahasan kita. Perbahasan kita apa soalan dia? Dia kata I sinar KWSP. Tu soalan. Mereka buat keluar sebanyak 10,000. Okey, baik. Syarat zakat pula, di antaranya mestilah cukup nisab dan cukup haul. Baik, apa tu nisab? Nisab ni kadar yang perlu dikeluarkan. Kadar yang dikeluarkan, sebagai contoh zakat perak dan emas. Nisab dia serubuk usyur. Bahasa kita panggil 2.5%. Zakat emas dan perak. Baik, kemudian dalam mazhab Syafi'i, wang kertas itu tidak boleh digunakan zakat. Pada asalnya begitu. Adapun mazhab yang lain boleh. Ni masalah ni. Kemudian, katakanlah kita kiaskan 10 zakat emas itu kepada wang ringgit, duit kertas. Mengikut mazhab Hanafi. Tapi saya tak mau balas dengan orang tak. Kita cerita pada hukum. Kalau mazhab Syafi'i kita memang tak ada sebenarnya. Hanya zakat yang wajib dikeluarkan tu zakat emas, perak, zakat tanaman, zakat perniagaan. Itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya kita kena keluar. Cuma di akhir-akhir zaman ni, di Malaysia kita ni, banyak dia menggunakan karya karangan kitab Syekh ulama baru, iaitu Syekh Qardawi. Banyak orang-orang kita banyak guna Syekh Qardawi. Sebenarnya fatwa Syekh Qardawi ni hanya fatwa. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita, zakat pendapatan tidak ada, zakat KWSP tak ada. Segala zakat yang bentuknya dengan wang ringgit, dengan duit kertas tidak ada. Cumanya kalau kita nak tanggung juga, nak meraihkan juga, boleh kita buat. Tapi zakat emas itu kita kiaskan dengan duit, wang kertas. Baik, wang kertas kena ingat, satu miskol dia panggil 24 kirat.
Dia panggil gini satu miskal tu bersama timbangan dia 4 gram. Ni baunya 4 gram. 4 gram. Baik, satu miskal dikirakan lebih kurang RM20,000. 4 gram pun berat. Emas emas. 4 gram. Siapa orang kerja emas tu dia tahulah. 4 gram ni lebih kurang lah RM20,000. Saya pun tak tahu harga semasa lah. Katakanlah RM20,000. Baik. RM20,000 tu. Kalau ada lebihan daripada RM20,000, kita ada lebihan RM20,000, barulah kita boleh zakat. Barulah kita boleh zakat. Baik. Permasalahannya pula sekarang, KWSP. Bagi orang yang kerja kerajaan ataupun yang kerja swasta, biasanya KWSP adalah bagi orang kerja swasta, bukan government. Bila KWSP ni, kita tanya balik. Dia duduk dalam KWSP, bila kita keluarkan RM10,000, tiba-tiba kena keluar zakat. Soalan dia. Wajib tak kita keluar zakat? Mari kita bahas. Inilah permasalahan berlaku di tempat kita. Contoh kita kata gini. Kita keluar RM10,000. Bila keluar RM10,000, tiba-tiba kena zakat. Baik, syarat zakat, nisabnya 1 gram. Kalau kita kias dengan emas lah. Kalau duit tu kita kias dengan emas, RM20,000. RM10,000 boleh tak? Tak boleh, tak cukup lagi tu. Tak cukup lagi tu. Kalau perak, 200 dirham. Nisab perak dia panggil 200 dirham. 200 dirham. Kalau perak. 1 dirham berapa ringgit duit kita sekarang? 1 dirham dia bukan RM300. Kalau nisab untuk perak 200 dirham. 200 kali dengan 300. Contohlah. Nisab bagi perak 200 dirham. 1 dirham sekarang ni lah, wallahu alam, sekarang ni lebih kurang RM300 lah. RM300. Kalau dirham lagi banyak. Dekat RM60,000 kan. RM60,000. Lebih kurang. Baik, 1 dirham tu sekarang dah mahal. Lebih kurang 200. Siapa beli dirham? Dinar ke? Boleh tanya harga dia balik. Ke 1 lebih? Saya tak tahu, wallahu alam lah. Ke 200 ke RM300, wallahu alam. Tapi dalam kitab disebut 1 dirham, kalau nak keluar nisab perak itu bersama dengan 200 dirham Islami. Baik. Sekarang ni duit kita KWSP RM10,000. RM10,000. Baik, kita ni kita kira balik, adakah cukup haul? Adakah cukup nisab? Bahas balik. Tu yang payah nak jawab tu, pusat zakat payah nak jawab tu. Kalau kita cakap dengan dia balik, kita tanya dia balik. Baik. Ni kalau ni ada jemaah saya pergi tanya jemaah dekat ni, jemaah saya pun ustaz juga. Orang Kelantan baru ni. Dia tanya saya masalah ni dekat waktu saya mengajar dekat Masjid Country Home. Masjid Country Home. Ustaz juga, ustaz tu pun mengajar masjid wilayah juga. Jadi dia katalah, ustaz, saya ni ustaz bawa keluar air KWSP ni macam ni juga. Dia panggil duit apa dia panggil duit apa? Aginity apa? Alamak, lupa dah nama dia. Ada bahasa dia saya tak ingat lah. Gradity apalah. Kalau tu boleh tahulah. Gradity. Macam itulah. Cuba tulis. Gradity ke apa? Baik. Jadi bila dia 10,000 tu, gradity lah, gradity. Dapat 10,000. Gradity. Itulah. Kita tak pandang putih. Gradity lah. Itulah. Tu dah tu. Jemaah saya dapat tu. Dia dapat 100,000. Tiba-tiba bawa dapat, tiba-tiba kena zakat. Baik, kita bahas. Nisab tu dapat cukup. Haul tu, dia kena mesti 12 bulan Islam.
Paling kurang. Tapi kena ingat, 12 bulan tu, adakah kita nak guna duit tu? Mesti kita nak guna duit tu. Sebab dalam 50,000, 100,000, ustaz tu katalah, ustaz, saya 1,000 ni ustaz, saya keluar ni untuk saya bayar duit rumah. Graditi, graditi tu, betul. Tapi, bagaimana dengan duit haram dan seperti itu? Allah Alam lah. Tapi tengok, ni sekarang ni nak bahas zakat ni. Baik. Sekarang ni, kita kata 1,000. 1,000 kita buat keluar. Sekaligus. Jadi, 1,000 ni lah kita nak guna, nak bayar duit kereta. Contoh. Kita orang dah pencen dah, dah berhenti dah. Bila dah berhenti, kereta masih kena bayar balik. Maksudnya kita orang yang berhutang, kena bayar kereta lagi. Rumah pun tak boleh bayar lagi. Anak masuk universiti lagi. Ada tak tanggungan kita ada lagi? Tak? Ada lagi. Kena tolak dulu tu. Semua tolak kena semua tu. Dalam masa setahun. Ada baki berapa lagi? Kalau ada baki berapa lagi, dengan cukup haul nisab tadi, baru kita kena keluar zakat. Itu yang sebenarnya kaedah dia betul macam tu. Ni kita ada hutang orang lagi, 1,000 buat keluar, saya hutang kawan saya Ustaz Ahmad 20,000, bagi 20,000 tinggal 80,000. Tak cukup haul setahun lagi ni. Baru sebulan 2 bulan. 80,000. Ustaz kena bayar duit kereta Ustaz. Duit rumah saya kena bayar Ustaz. Anak saya belajar universiti Ustaz. 2-3 orang. Kena bagi 3,000. Takkan nak habiskan 1,000, belanja tak ada. Memanglah kata Ustaz, zakat tu 25%. Baik. Memanglah. Tapi sebelum kita nak buat zakat tu, adakah harta lebihan kita tu lebih dari tanggungan kita? Masih duk tanggung lagi. Betul. Tu yang masalah KLSP tu ada pilihan. Betul. Cumanya permasalahannya yang zakat tu lah. Nak cerita kata, ini saya bahas ni bukan bahas guna logik akal. Saya bahas yang apa yang guna dalam mazhab Syafi'i kita. Sebab duit kertas ni dikiaskan pada zakat emas ataupun perak. Kalau nak kias, kalau tak kias, tak wajib keluar zakat duit dengan duit. Tapi kalau kita kias, kena lebih harta kita tu berapa? Ustaz, saya ni Ustaz dah tak ada tanggungan apa Ustaz. Memang lebihan saya tahun ni ada RM500 dah. 500 tu, itu zakat kita. Banyak tu lah. Nampak tak? Tapi kena cukup setahun lah. Cukup setahun ni bukan tak ambil bulan 1 sampai bulan 12 tak. Katakan kita duit kita ni ada 1,000 bulan 2. Ataupun bulan 5. Kemudian tengok bulan 5 bulan depan. Tahun depan. Tengok bulan tahun depan. Jadi kalau nak sedekah tu, kita sedekah tu dia zakat sunat. Zakat sunat. Macam orang rumah saya lah. Tak jauh lah orang rumah saya. Orang rumah saya kerja kerajaan. Ni tak tahu lah siapa yang kerja kerajaan sekarang, Allah Alam lah. Dalam kerja kerajaan, kerajaan bagi 2 pilihan. Satu zakat, satu KWSP ke apa? Bukan WSP. Dia panggil apa satu lagi lupalah. Satu dia bagi pilihan zakat, satu lagi LSDN ni apa panggil? LSDN ni. Jadi dia tunjuk surat kat saya. Tiap-tiap bulan kena potong zakat. Income tax. Income tax. Jadi 2 pilihan tu sebenarnya pada hakikatnya, kalau kita dah belajar bab zakat ni, betul. Nampak tak? Income tax. Dia kena pilih salah satu. Kerajaan dia suruh kita pilih salah satu. Antara income tax ke atau zakat. Sebenarnya betul ke tidak? Buat pilihan tu. Sebenarnya dua-dua tu tak betul. Sebab apa? Sebab zakat, orang rumah saya dapat gaji contoh RM4,000. Dia potong zakat siap-siap. Alasan dia pula dah. Alasan ni orang kerja kerajaan lah. Dia kata takut orang tak bayar zakat. Kita nak tanya balik lah. Orang tak bayar zakat tu dia dengan Tuhan nak apalah. Masalahnya orang yang kerja kerajaan bukan semua orang senang.
Dia potong zakat siap-siap. Kawan tu pun ada hutang lagi. Hutang apa? Hutang PTPTN lagi. Tolak. Tinggal 1,500. Dari 4,000 tinggal 1,500. Jadi susah tak? Susah juga. Lepas tu nak makan lagi. Haul dah tak cukup dah. Nisab pun tak cukup. Dua-dua tak cukup. Tiba-tiba dah kena potong dah. Tapi kena pilih lah. Jadi kita ni nak pilih macam mana? Kena pilih juga zakat jugalah. Takkan nak pilih income tax. Kita pilih zakat. Tapi nak pilih zakat pun sebenarnya hakikatnya tak betul juga. Sebab apa? Sebab zakat dia kena cukup nisab. Kena cukup haul. Nisab 4,000 gaji takkan nak kena zakat dah. Kalau nak kiyas dengan emas. Kalau kata ustaz tak ada kiyas apa-apa ustaz. Kiyas duit. Ambil pandangan pendapat mana? Mazhab Syafi'i kita. Kitab ni. Saya dok rojok. Ada 2-3 buah kitab. Memang tak ada. Tapi itulah nak buat macam mana kita ni jelah ikut perintah kan. Jadi bila dah ada dalam tu kita pilih zakat lah. Itu yang sebaiknya itu yang sebaiknya. Tapi kalau ikutkan sebenarnya tak perlu ada benda tu. Zaman dulu mana ada. Kalau tengok tahun 70-an orang kerja kerajaan zaman dulu. Kalau orang tua-tua dulu tak pernah dipotong zakat dalam gaji. Zakat gaji pun ada. Padahal dia dah pakai duit. Kita nak guna duit. Nak bagi orang tua kita. Nak bagi anak makan. Tiba-tiba kena potong zakat siap-siap. Memang kata ustaz tak banyak pun ustaz. Memang betul. Tapi memang terpaksa nak macam mana betul. Kita pun tak menyalahkan tapi kita terpaksa redha jugalah. Tapi nak cerita pasal hukum. Kita bahas ilmiah ini Saya bukan nak menolak siapa-siapa dah. Tapi kita bahas ilmiah. Orang dah tanya soalan tu. Macam duit KWSP tadi tu macam tu lah. Sepatutnya dia nak keluar zakat. Kalau ustaz, saya dapat KWSP RM10,000 ustaz. Memang saya tak ada guna apa-apa ustaz. Memang duit saya dah banyak. Tu lain. Dia nak zakat, biarlah zakat. Tapi dia dapat duit KWSP RM10,000. Ustaz, PKP ustaz, saya perlukan duit. Nak apa untuk anak sekolah. Untuk belajar lagi. Untuk makan minum, hutang saya sini dan sebagainya. Jadi dia tidak ada harta lebihan. Bila dah tolak, jadi nisab dia makin kurang. Tak sampai cukup nisab. Bila tak sampai cukup nisab, tak wajib keluar zakat. Tu kaedah kita begitu. Tapi itulah yang berlaku. Jadi saya hanya buat video ni, kita buat private group lah. Tapi jangan cerita kat online, takut orang marah saya. Dulu saya pernah jumpa dengan pusat zakat. Saya dulu pernah jadi pelajar juga. Saya pernah dakwa. Saya pernah dulu buat borang. Ni nak cerita kesusahan saya dulu lah cerita. Kita ngaji pondok dulu. Saya pernah buat zakat. Peminta zakat Selangor. Pergi zakat Selangor di Shah Alam. Dari isi borang siap-siap dah. Dah cop semua dah. Kat masjid dah. Orang tu hantar. Mak saya pergi hantar. Pergi. Cop je. Tu. Nak pergi nak tengok. Dah cop. Dia kata apa? Kamu tak boleh dapat zakat. Sebab apa? Alasannya dia kata kerana tempat tu tidak ada sijil dan tidak iktiraf. Saya pun cakap balik. Zakat ni saya bagi zakat ni apa tu? Zakat ni jangan kita payah kat orang. Saya dah bagi tahu dah nama madrasah saya, pondok saya sekian, tapi tak mau bagi dia kata. Dia suruh saya keluar macam tu je. Orang perempuan saya ingat lagi. Hati saya terdetik macam tu. Ya Allah. Macam ni kan orang pusat zakat. Masa tu lah. Saya ingat lagi. Orang perempuan masa tu. Saya tak tahulah dia stres ke apa. Saya tak tahu. Tapi saya datang tu. Saya tanya dia elok-elok. Dia kata, kamu tak layak minum zakat. Sebab kita maklum zakat ni. Sebab tu zakat. Saya kalau ada duit. Kalau lah ada orang bagi lebihan zakat. Kita bagi yang utama. Pada orang yang terdekat. Pada orang yang terdekat. Tak bayar zakat, LHDN kejar akhir tahun melalui pengalaman. Memang betul. Memang maklum. Memang maklum. LHDN kejar pula kita. Memang itu realiti yang berlaku kat Malaysia kita macam tu. Kita tak boleh buat apa dah. Tapi kita tahu hukum hakam tu, kita nak tahu hukum tu. Kita bagi tahu hukum dulu. Adakah hukum tu sama yang apa yang dipraktikkan? Ni masalah ni. Ini banyak masalah yang berlaku. Tu yang banyak berlaku. Sebab tu kalau kita ada duit zakat, contoh kita nak bagi zakat, kita ada duit sekarang. Contoh, saya pernah tanya kat pusat zakat. Saya tanya,
Saya saja buat perangkap soalan-soalan perangkap. Tapi ustaz tu pun hebat jugalah. Kita beri kepada, disebut dalam kitab. Dia kata apa? Ni sebut dalam kitab sikit saya baca sikit. Dan afdalnya bahawa disembunyikan dengan sedekah sunat. Bersalahan zakat, maka afdalnya dizuhirkan dia. Baik, masalah zakat kena zuhirkan. Itu afdal. Fisabilillah itu adalah termasuk pelajar yang belajar di Mesir walaupun bidang perubatan. Baik. Boleh tak kita bayar zakat dengan taja pelajar tahfiz? Dia zakat ni, kena ingat, yang afdalnya disedekahkan pada adik-beradik yang hampir. Ni dah sebut dalam kitab. Nanti saya jawab soalan tu. Kemudian adik-beradik yang jauh, kemudian mahram yang dengan sebab ridha'ah. Kemudian musaharah. Musaharah ni seperti contoh birah kita ke, ataupun birah kita ke, ataupun besan kita ke, susah nak bagi boleh. Tapi kena ingat, dia zakat ni kita bagi pada kawan-kawan yang terdekat. Tengok, saya pernah query zakat, hutang kereta tak tolak ke, hutang rumah je tolak sebab ada potongan gaji. Itulah masalah macam rumah saya. Baik. Tadi soalan tadi dia kata, ustaz boleh tak kita bayar zakat dengan taja pelajar tahfiz? Dia pelajar, dia masuk dalam Ibnu Sabil. Dia pelajar boleh. Boleh kita nak bagi zakat pada tahfiz. Tapi zakat kena niat. Kalau sedekah tak kena niat, dia jadi sedekah terus. Kalau zakat dia kena niat. Aku niat zakat sekian pada ni. Boleh tak ada masalah apa? Tak ada masalah. Jadi masalah tadi orang tanya pergi Mesir tadi. Baik, zakat ni dia kita beri pada siapa? Zakat ni kita berikan kepada mereka yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat dan agama. Dia contoh gini, kalau kita budak belajar Mesir, dia ngaji perubatan. Doktor lah kita kata, dia doktor. Nak bagi zakat kat dia. Tapi sebagai ibu nak bagi zakat kat anak tak boleh. Itu tanggungan. Kita nak bagi zakat mestilah di luar tanggungan kita. Kena ingat zakat diberikan kepada luar tanggungan kita. Contoh adik-beradik kita. Bukan tanggungan kita lagi. Dia dah kahwin. Dia susah. Maka kita boleh bagi zakat pada dia. Syarat dia susah. Syarat dia susah. Tu dia. Contoh, suami kita susah. Ustaz, saya nak bagi zakat suami saya, boleh tak Ustaz? Baik, kita tanya balik. Kita ni tanggung suami kita tak? Tak. Boleh kita bagi. Asalkan bukan di bawah tanggungan kita. Kalau anak kita duk tanggung lagi. Tengah belajar. Tak boleh bagi zakat. Itu tanggungan kita. Tapi anak kita, dia susah tapi dah kahwin. Dia bukan tanggungan kita lagi tapi dia susah. Nak bagi zakat boleh ke tak? Boleh. Sebab tu pusat zakat dia marah saya. Saya cakap saya nak bagi kat saudara saya. Dia kata tak apa. Nanti kami bagi. Kita dah tahu adik-beradik kita susah, kenapa kita tak bagi dia terus? Bolehkah seorang ibu beri zakat pada anak yang dah dewasa ataupun suami dia? Begini, kalau contoh ke anak kita tu dah besar, dah berkahwin, tapi bukan tanggungan kita lagi dah. Dia memang tak duduk dengan kita dah. Kita pun dah tak tanggung dia lagi dah. Dia dah kerja dah. Walaupun dia tak kahwin lagi, dia dah kerja. Tiba-tiba anak kita susah. Bolehkah ibu kasih zakat ke anak yang belajar? Tak boleh. Kalau anak tu tanggungan kita tak boleh.
Mana ni tadi Kak Nur beritahu tanya soalan. Anak tanggungan ayah bukan ibu. Bolehkah ibu kasih zakat ke anak yang belajar? Tapi duit tu duit siapa? Tapi memang betul ibu memang dia tak tanggung. Tapi kita sebagai maklum, kalau ibu dengan ayah ni biasa, ayah bagi ibu duit. Ibu pun bagi kat anak. Tapi kalau anak tu, ibu tu memang tak tanggung anak dia lah. Ayah dia tak tanggung anak dia. Atau anak ayah dia tanggung anak dia. Tapi ayah tak ada duit. Tapi ibu tu, dia tak tanggung anak dia. Nak tanggung anak bagi zakat boleh tak? Boleh. Sebab tu dia kata tengok. Afdalnya disedekahkan pada adik-beradik yang hampir dan suami atau isteri. Kemudian adik-beradik yang jauh. Kemudian mahram dengan nasab redha'ah. Kemudian musaharah. Kemudian jiran. Dan di atas terus dan ahli khari yang berhajat. Dan afdalnya bawa bersedekah pada masa-masa yang lebih seperti hari Jumaat dan bulan Ramadan dan tempat yang lebih seperti Mekah dan Madinah. Sebab tu kalau kita sedekah dekat Mekah, Madinah tu, dia punya pahala lebih. Hari Jumaat, bulan Ramadan. Dan membanyakkan bersedekah di sisi perkara yang penting seperti peperangan, gerhana ketika sakit dan pada haji dan musafir. Ini masalah sedekah lah. Jadi kalau anak nak bagi tanggung pada ibu, ibu nak tanggung pada anak boleh lah. Kalau bukan tanggungan dia. Ustaz, definisi susah. Bukan tanggungan kita macam mana, Ustaz? Dia bukan tanggungan kita gini. Kita tak tanggung dia. Contoh gini lah. Okey, saya sekarang, anak saya tanggung lagi tak? Ya, saya tanggung lagi. Isteri saya tanggung. Mak saya tanggung lagi. Jadi nak bagi zakat kat mak saya boleh tak? Tak boleh. Kita nak bagi zakat mestilah di luar daripada tanggungan kita. Contoh adik-beradik kita tanggung lagi tak sekarang? Tak tanggung dah. Tapi bila adik-beradik kita susah, boleh tak kita bagi zakat? Boleh, tak ada masalah. Kalau ayah susah tak beri duit pada ibu dan anak. Jadi ibu beri pada anak-anak. Adakah itu boleh dikira zakat? Sebab anak sepatutnya tanggung ayah. Dia kena tengoklah tanggungan tu jadi bila ayah dah susah tu jadi tanggungan tu tanggungan pada isteri pula. Kalau ayah dah susah. Ibu apa dah belah ibu, isteri belah ibu untuk tahun 2020. Payah. Kalau suami bagi duit bulanan pada isteri, perlukah isteri bayar zakat atas duit itu? Tengoklah duit tu macam mana dia simpan tu. Ada keperluan lain tak? Haji Zainab. Kalau ada keperluan lain ke nak bayar untuk anak ke dan sebagainya. Tengok. Kalau ada lebihan tu kita nak bagi zakat tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau kita tahu adik-adik kita kaya semua dan sebagainya tak apalah. Tapi kita tahu ada orang susah, kita beri pada yang paling afdalnya orang fakir, miskin dan sebagainya lah. 8 asnaf tu. Salah satu tu. Habis itu. Ini faham lagi Jadi masalah lah banyak berlaku sekarang. Jadi kalau kita ada duit, kalau nak bagi zakat, ada lebihan daripada tanggungan kita, kita beri pada mereka yang terdekat dengan kita. Bukan saya tak mau galakkan, tak mau bagi pusat zakat, tak. Sebab saya pernah bagi tahu, saya kata saya nak bagi zakat dekat adik-beradik saya, boleh tak? Dia kata boleh, bagi kat zakat dulu, nanti kami bagi. Kami bagi, adik saya kena minta apply dulu. Belum tentu dapat lagi. Jadi pahala kita tu dah tak sampai lah. Kita kalau betul-betul nak dapat afdalnya, kita beri pada mereka yang afdalnya, kita beri pada mereka yang ada depan mata kita. Itu yang afdal. Nampak? Kita bagi pada kaum terdekat kita. Ahli keluarga terdekat kita. Jadi KWSP tu kalau boleh tu dia kena terperincikan lagi lah. Kalau boleh tanya pusat zakat macam mana, saya ada hutang. Orang yang hutang tak wajib bayar zakat. Hutang keliling pinggang. Guru ajar tak ada masalah. Guru kita nak bagi zakat boleh. Guru mengajar sebab dia orang fisabilillah. Tak ada masalah. Zakat tak masalah. Bolehkah kita beri zakat tu secara bulanan atau beri sekaligus? Zakat ni dia beri setahun sekali. Haul, cukup haul. Kalau zakat bulanan tak ada. Itu nak tiup kerajaan lah tu. Zakat bulanan.
Kalau kita bagi bulanan tu tak panggil zakat, dia panggil sedekah. Kira tak jadi zakat lah Ustaz. Jika kita terlupa nak pasang niat masa beri zakat pada adik-beradik yang susah, kira tak jadi zakat Ustaz. Dia panggil zakat yang sunat. Dia panggil sedekah. Tak jadi zakat, jadi sedekah. Sebab zakat ni penting Bila niat tu dapat pahala besar. Zakat dua. Satu zakat yang wajib, satu zakat yang sunat. Zakat yang sunat kita panggil sedekah. Zakat yang wajib tu kalau kita pasang niat, aku niat aku nak bagi pada adik-beradik aku duit. Zakat. Bagi tu dapat pahala besar. Tapi tak ada niat, maka jadilah pahala sedekah. Tu kena ingat tu. Betul, kawan-kawan baik yang terdekat. Nak bagi pada contoh, orang yang, contoh anak beranak ke, yang susah. Tak kira lah. Apa tu, guru Quran ke, guru mana-mana yang susah, tak ada masalah. Kita bagi. Tapi cukup haul lah. Kalau sebulan tu kita bagi bulan-bulan kat dia, tak bagi zakat. Kita di zakat ni ada duit terkumpul kan. Dah kumpul cukup haul. Ni lebihan untuk setahun ni ada duit 800, 1000, 2000, 3000 contoh. Kita bagi. Kita bagi ni sikit. Kalau nak dapat banyak, bagi sikit. Dia kalau ikut mazhab Syafi'i, paling kurang 3 asnaf. Tetapi kena ingat, bila dah kita tahu yang terdekat, kita tahu dah kata tak ada, kita dah kenal orang yang terdekat kita ni, hanya kenal 1-2 asnaf saja, maka boleh kita bagi kat ini. Tak ada masalah, kita boleh bagi. Pada asalnya paling kurang 3 asnaf. Tapi bila dah tidak ada 3 asnaf, kita tahu orang susah ramai, maka boleh kita bagi zakat masa tu juga. Contoh kita ada duit, ada 10,000 nak bagi zakat. Contoh, bawah ni ada orang bagi kat saya duit. Okey, duit 6,000. Jadi saya bagikan agih-agihkan. Okey, ni seorang ni dapat 500, 500, 500, 500. Jadi agihan zakat tu banyak. Jika pada asalnya duit tu diberi pada hutang, sebagai hutang, tapi setelah 5 tahun anak tersebut dah kahwin dan ada anak tapi tak dapat bayar, bolehkah kita lepaskan niat zakat atau dikira sebagai sedekah? Jadi kena tahulah anak kita tu masih tanggungan kita ke tak? Doktor? Jadi kita tahu anak kita hutang. Boleh tak bagi zakat? Boleh. Kan syarat salah satu syarat zakat apa dia? Orang yang berhutang, boleh tak kita nak bagi orang tu berhutang, lepas tu kita bagi zakat dia? Boleh. Jangan terlupa tu. 8 asnaf tu di antaranya apa? Ni ada. Fuqara, miskin, orang yang berhutang, ibnu sabil, amil. Orang-orang yang mulia pada kaumnya yang diharapkan dengan memberi zakat padanya, iaitu akan jadi Islam yang lainnya. Macam ni contoh guru belajar mengajar ni. Ustaz-ustaz ataupun pelajar-pelajar. Tengok. Yang keenam, orang-orang yang mulia pada kaumnya. Orang yang mulia kan maknanya kita muliakan dia. Yang diharapkan dengan memberi zakat kepadanya itu akan jadi Islam. Ini mu'allaf lah, mu'allaf. Dan orang-orang yang berjuang dan berjihad untuk jalan Allah. Dan hamba-hamba yang akad kitabah yang sahih. Bukan tanggungan sebab dan bekerja. Dia gini kita tahu anak. Jadi anak kita tak dapat. Jadi tengok, syarat tu dah tahu. Orang yang berhutang, boleh tak kita bagi zakat pada dia? Boleh, tak ada masalah. Orang tu hutang, dia berhutang, kita bagi zakat pada dia, boleh tak? Boleh. Kan salah satu masuk dalam pembahagian 8 asnaf. Jangan terlupa tu 8 asnaf tu. Pertama, orang fuqara. Kedua, orang miskin. Fuqara miskin lain Fuqara dia masuk dalam apa? Fuqara, dia katakan fuqara tu mereka yang tidak ada baginya harta dan kerja yang halal yang layak dengan dia. Tu orang fuqara. Mu'allaf tu saudara Islam, betul. Tak ada masalah. Bagi zakat ke anak boleh. Syarat anak tu bukan tanggungan kita. Tak ada masalah. Halijah, tak ada masalah. Gaji sikit dan banyak komitmen, tak ada masalah. Kita tahu dah, dia susah. Dia susah, anak kita susah. Nak bagi zakat pada dia boleh. Tak ada masalah, bagi. Mak bagi zakat RM200, RM300, tak ada masalah.
Contoh kita dapat 10,000, aku nak bagi zakat anak aku 10,000. Tengok juga. Anak aku ni dapat kalau 10,000 ni macam mana. Kita tahu perangai anak kita macam mana. Tak apalah kita bagi agihan. Kau boleh zakat ni biar banyak asnaf kita bagi. Banyak asnaf, lagi bagus. Bagi orang ni sikit 500, bagi 500, 500, 1,000 contoh. Tak ada masalah. Dapat pahala tu banyak lebih sikit. Baik Fuqara ni, orang fakir ni, dia tu tidak harta. Contoh dia perlukan sehari RM10. Tapi dia dapat RM4 je. Tu tak boleh lah. Berhutang untuk enjoy hidup nak mewah, patutkah dia terima zakat? Tu tak boleh lah, tak sepatutnya lah. Dia hutang ni maksudnya dengan sebab hutang, contoh dia ada hutang rumah ke. Ni hutang dengan alung. Tu lain. Kalau berhutang tu tak bersedap lah. Maksudnya orang yang berhutang ni, maksudnya berhutang tu dengan sebab dia ada komitmen, tanggungjawab dia. Berhutang, dia pernah berhutang orang, kita bagi dia. Beri zakat pada orang Palestin, masuk akaun yang dalam WhatsApp, macam mana nak niat Ustaz? Kita niat je lah, tak ada masalah. Kita niat kata, aku nak bagi zakat pada orang Palestin. Masuk dalam akaun tu lah. Niat begitu, tak ada masalah. Tapi atas dasar Palestin tu orang apa? Orang fakir miskin. Tak ada masalah. Sah dalam zakat kita. Tapi niat tu penting lah. Kalau bagi semata-mata, jadi sedekah. Kalau tak ada niat. Zakat ni, dia nak beza dengan sedekah satu je. Zakat ni bila dia niat, maka dapat pahala besar. Dapat pahala zakat. Kalau tak niat, maka jadi sedekah. Pahala sedekah. Dapat pahala zakat tapi pahala sedekah. Ni lama ni kita bincang. Kat setengah jam juga. Allah, ada soalan lain ke? Pencerahan lagi ada. Pencerahan Ustaz apa tu? Apa pencerahan? Apa itu pencerahan tu? Jika seorang tu sebenarnya tak seberapa, katakan dia ada simpanan tak sampai 20k. Lepas tu hutang kereta, hutang rumah, dan lain-lain. Lagi nak kena bayar, wajib ke dia bayar zakat Ustaz? Tu mesti dekat dah. Simpanan tak seberapa. Dia ni simpanan tak sampai 20k pun. Lepas tu hutang kereta, hutang rumah dan lain-lain. Tak wajib bayar zakat. Nak bayar macam mana zakat? Sebab dia ada hutang. Hutang banyak. Hutang lagi, nak ada komitmen lain lagi. Lepas tu nak cukup haul lagi. Nisab pun tak cukup. Dia kan cukup nisab lagi. Faham lagi masalah? Ustaz, boleh ke zakat dimasukkan ke dalam tong masjid dengan niat zakat? Tak boleh. Niat, kena ingat. Zakat tidak boleh diberikan untuk pembangunan. Saya ulang balik. Zakat tidak boleh zakat tidak boleh diberikan untuk pembangunan. Contoh hutang yang macam mana Ustaz? Dia hutang macam ni. Orang hutang tu kita tahu kata anak kita tu hutang. Dia tu orang susah. Hutang dengan sebab hutang rumah banyak. Kalau bukan kata hutang macam kita sekarang hutang kereta tu tak. Tapi hutang tu macam contoh ni hutang yang kesempitan lah. Kita tahu kata dia ada hutang kawan dia. Ya betul, zakat tak boleh berikan untuk pembangunan. Kalau nak bagi pengantin tu jadi sedekah, infak. Itu kita panggil infak, tak panggil zakat. Zakat hanya diberikan kepada 8 asnaf sahaja. 8 asnaf saja. Jadi hutang tu macam mana Ustaz? Jadi hutang tu maksudnya kita tengok hutang dia macam mana. Hutang dia tu kerana dulu dia pernah hutang orang lain, dia kena bayar. Jadi kena bagilah. Kita kata Ustaz, contoh saya ada hutang. Saya ada hutang sekian-sekian ni. 5,000 nak kena bayar. Lepas tu ada orang bagi zakat saya. Jadi 5,000 tu saya bagi zakat, saya bayar dekat hutang orang tu. Tu tak masalah lah. Ada pun macam kita zaman sekarang ni, semua orang berhutang. Kalau nak kata semua orang berhutang. Tapi hutang tu kita boleh settlekan dengan masalah apa? Dengan potongan gaji, tak ada masalah. Ni hutang ni, dia katakan hutang yang terlalu sesak. Bukan hutang kata, hutang kereta, hutang rumah tu tak. Mana hutang tu memang hutang teruk lah. Kita nak bagi tu dengan sebab dia bayar zakat dia untuk kerana hutang. Boleh. Orang yang hutang boleh terima zakat. Mudah-mudahan kata nak cerita di sini, kita boleh beri zakat kepada orang yang hutang. Orang yang ada hutang.
Orang yang berhutang. Boleh. Nampak lagi. Habis itu. Kalau pengurangan surah tu Nabi boleh tak? Dalam asnaf fisabilillah. Zakat ke apa ni? Haji. Kalau pengurangan surah atau tahfiz boleh tak dalam asnaf fisabilillah? Dia pembangunan kita kata tak boleh. Kalau kita hanya semata-mata zakat untuk fisabilillah tu tak ada masalah. Tapi untuk pembangunan tu dia tak boleh. Ambil apa ni? Adakah perlu kena zakat jika duit RM60,000 itu beralih pada peternakan lembu? Kemudian ada peternakan pula dia beralih kepada pertanian pula dalam masa tahun. Perlu tak bayar zakat? Macam tadi kita kata tadilah. RM60,000 kita dapat duit RM60,000 KWSP. Tapi RM60,000 tu kita berhajat. Ada duit berhajat. Kita berhajat untuk menternak lembu. Menternak lembu tengoklah. Kalau cukup haul, cukup nisab, lembu berapa banyak? Dah cukup hal, maka kita kena keluar zakat untuk lembu. RM60,000 tu tak bayar lah. Untuk zakat lembu lah kena bayar. Kalau cukup setahun. Pertanian dan sebagainya lah. Itu kena keluar zakat. Niat zakat fisabilillah. Tapi masuk dalam tabung. Tak bersedap tu. Dia zakat ni kita bagi kat pelajar tahfiz tu terus. Orang yang berhutang kerana keperluan dan kelangsungan hidup boleh terima zakat. Ya. Orang yang berhutang sebab dia tu kalau dia tak bayar hutang tu orang nak bunuh dia contoh. Kalau tak bayar hutang tu dia kena masuk penjara. Maka kita bagi zakat pada dia tu boleh. Itu afdal lah. Ustaz, bila kita bantu adik-beradik susah setiap bulan, itu boleh kita niatkan zakat ke? Setiap bulan tak jadi zakat, jadi sedekah. Sedekah. Dapat pahala. Zakat ni bila dah cukup nisab haul setahun. Tapi zakat ni kadang boleh hilang. Kadang-kadang bila esok dah nak katakan esok RM20,000. Esok kita nak keluar zakat dah cukup setahun. Tiba-tiba hari ni kita kena keluar duit. Maka esok tak wajib bagi zakat bagi kita. Tu boleh. Zakat tu macam tu. Dah cukup RM20,000 dah. Sehari lagi nak cukup. Nak bayar zakat dah esok. Tiba-tiba kita ada keperluan RM20,000 tu nak kena keluar duit hari ni. RM1,000. Maka esok, sampai masa esok, tak wajib kita keluar zakat. Sebab apa? Sebab tak cukup nisab dah. Itu dia. Habis itu. Ada iklan pembangunan boleh jadikan zakat fisabilillah. Dia iklan pembangunan tu, kalau kata zakat fisabilillah tak apalah kalau dia tulis itu. Tapi atas dasar zakat fisabilillah lah. Kita bagi pada pelajar lah. Tapi kalau kita iklan pembangunan tu tak apa nak sedap tu. Zakat tak boleh kita berikan pada pembangunan, tak boleh. Untuk belajar tak apa. Dia 8 asnaf ni zakat ni, kena ingat. Pembangunan tak masuk. Sebab tu dah sebut dalam kitab apa? Buyatul Tulab ni. Syekh Daud dia kata tak boleh kita bagi atas dasar zakat untuk pembangunan dan sebagainya, tak boleh. Sedekah tak apa kita bagi duit. Infak, kita bagi infak boleh. Nak bagi hibah boleh, hadiah boleh. Pahala dapat semua. Zakat ni untuk 8 asnaf ni saja. Tak lebih daripada tu. Faham je Kalau dia iklan kata, okey, siapa nak bagi zakat untuk fisabilillah, untuk pelajar tahfiz, tu tak masalah. Tapi kata iklan pembangunan fisabilillah, zakat fisabilillah, tu tak kena tu. Kalau buat iklan tu tak kena tu, tak tepat. Siapa dia contoh ada iklan, dia kata iklan untuk buat pembangunan, siapa nak bagi zakat fisabilillah. Kena tahu zakat fisabilillah tu apa? Banyak ada ustaz-ustaz yang banyak gunakan macam tu. Ada setengah lah, bukan semua. Tapi ada. Semalam kawan saya dia berdebat. Kawan saya bagi tahu lah. Dia kata ada seorang ustaz tu, dia kata boleh kita nak bagi zakat untuk pembangunan. Wallahualam, saya kata tak ada dalam kitab. Wallahualam. Saya kata kalau dalam pembahasan kita 8 asnaf ni sahaja. Cumanya alasannya dia kata kita buat zakat tu, atas dasar zakat tu kerana pelajar tahfiz. Tahfiz lain. Bangunan lain. Dia tak boleh guna nama zakat untuk tahfiz, tak boleh. Tak boleh guna nama gitu. Nak kesenangan tak boleh. Sebab orang maklum, orang kita ni bila dengar zakat ni dia banyak. Ada orang bagi zakat banyak. Bila zakat tu dia nak lah macam tu. Tu sifat manusia. Ya betul. Lepas nak ada mu'alaf ke, orang fakir miskin, bagi tak ada masalah apa. Orang pelajar ke, macam tadi guru ke, ikutlah pulang lah. Habis itu.
Tu ada asna zakat, ada dalam ayat surah 177 surah Al-Baqarah. Ada Habis itu fisabilillah tu pun panjang juga nak ceritanya. Asal fisabilillah ni orang yang bermujahadah. Kerana peperangan. Peperangan. Tapi dikiaskan zaman sekarang peperangan tu, kenapa kita masuk kata orang yang pelajar masuk peperangan? SJS Selangor ada sangka duit zakat pada bangunan surau. Wallahualam. Sebab tak cakap lembaga zakat Selangor ni kita tak tahu dia ambil dalam mazhab mana. Mazhab Syafi'i kita tidak ada. Saya bukan nak iktiraf, nak tolak LJS tak. Cuma orang tanya saya, kita bahas dalam kitab. Contoh, pusat zakat dia buat makan keramaian. Dia bagi zakat kat orang fakir miskin. Ini berlaku berlaku. Bila makan, baik. Kemudian bila dah bagi tu, duit yang dia makan tu, ramai-ramai tu, tu duit apa tu? Kita nak tanya balik. Kalau dia kata duit zakat, boleh tu, boleh makan duit zakat. Orang fakir miskin makan biasa, makanan biasa. Orang VIP ni, orang bagi zakat, makan sedap. Kita tanya balik, duit tu duit apa? Kalau duit kutipan tak ada masalah. Tapi kalau duit zakat, itu masalah. Ni bahaya ni, jangan main. Ini zakat ni, kita dengan Tuhan. Sebab tu saya tak mau cerita benda ni dengan lebih lanjut. Takut ada sensitif. Benda sensitif, sensitivity ni masalah. Kita tak mau. Jadi kalau Haji tanya tu, jadi benda tu sensitif sikit Haji. Saya bukan tak mau bahas benda ni, tapi itulah. Dalam mazhab Syafi'i kita tak ada. Tengok dalam kitab mana. Ambil kitab mana. Saya ada kitab berjilid pun banyak, kitab fiqh saya. Jadi kita nak kiaskan tu, boleh jadi dia guna hukum mazhab Hanafi. Tapi susahlah zaman sekarang ni. Dia pegang fatwa Yusuf Qardawi, payah Kita nak bahas hukum. Orang yang susah kerana Covid, tak boleh kerja, tak ada pendapat, bolehkah dia anggap asnaf, Ustaz? Yalah, kalau dia susah, tak ada masalah, boleh kita bagi asnaf. Dia anggap asnaf lah, dia miskin. Dia sama ada dia fakir atau miskin, boleh kita bagi, tak ada masalah. Tak ada pendapatan, boleh kita bagi tak? Boleh, tak ada masalah. Kalau ada zakat, boleh bagi. Habis itu. Jadi minta maaf lah, pembincangan ni lamanya hari ni. Dekat sejam bab zakat. Tapi habis-habis kat sini lah kita. Jangan bawa kat keluar lah. Kalau orang tanya tu hanya sekadar jawab sekian-sekian je. Jawab pendek-pendek je. Takut nanti pusat zakat cari saya pula dah. Tapi kita bahas hari ni bukan main-main, kita bahas secara ilmiah. Sensitivity, betul, sensitif. Orang, kita bukan nak lawan kerajaan dah. Tapi kita cerita benda sebenar. Saya ni mengaji, yelah kita belajar dengan Tok Guru, kita tahulah. Tok Guru ramai pun tahu, tapi tak mau cerita benda ni. Cuma kita nak bagi tahu kita dah tahu hukum, sekadar tu je kita boleh tahu. Saya nak cerita benda hukum yang sebenar tu je. Kalau kata Ustaz, habis tu pembangunan nak bagi zakat, tu Wallahualam, terserah pada dia. Dia ambil mazhab mana, Wallahualam. Syafi'i kita 8 asnaf. Benda sensitif habis itu. Baik. Jadi kita dah sampai masa dah. 10 lebih lama dah ini. Ada lagi. Ustaz, kita bagi zakat pada pihak pengusaha tahfiz untuk keperluan pelajar tahfiz. Tapi pengusaha menggunakan zakat itu untuk membina tempat belajar tahfiz. Kerana tempat itu salah satu keperluan pelajar tahfiz. Itu dah kata dah. Itu saya kata tu masalah zaman sekarang ni. Itu saya kata masalah zaman sekarang ni. Itu yang berlaku. Itu yang realiti berlaku sekarang ni. Disalahgunakan. Saya alhamdulillah bahawa ni ada hamba Allah bagi saya zakat. Ustaz dia amanahkan saya, tolong bagi kepada orang yang berhak mendapat asnaf. Saya dah ambil tu dalam masa sehari lah. Alhamdulillah. Saya ambil tu terus bagi. Saya bagi jumpa, saya tahu orang susah ni. Saya tahu ada ustaz susah ni. Saya tahu orang miskin, siapa miskin. Balik kampung tengok orang ni miskin. Orang ni kerja kantin. Anak 3 orang, 4 orang. Bagi sikit. Bagi 500. Bagi 500. Jadi saya dapat infak tu banyak. Alhamdulillah. Saya buat amanah betul. Saya bagi amanah. Kalau orang bagi zakat, saya bagi zakat orang tu betul-betul saya bagi. Kita satu sen betul tak ambil. Melainkan kata, okey Ustaz ni untuk Ustaz zakat. Tu lain. Tapi kalau orang suruh bagi zakat, saya bagi zakat betul-betul. Bukan saya lantik ambil zakat untuk saya tak. Tapi kita membahagikan, membantu. Tak ada masalah. Ni banyak Macam tahfiz tadi lah.
Kita bagi zakat untuk keperluan untuk pelajar tahfiz, tiba-tiba dia buat untuk membina bangunan. Itu ambil mana tu? Itu semua daripada saluran LZS semua tu. Lembaga Pusat Zakat. Faham lagi tu maklum lah. Habis itu. Ustaz, walaupun seorang itu sebelum ni dia hidup, dia boleh katakan senang. Dia beri zakat, tapi sebab COVID ni pendapatannya terjejas teruk dan tak mampu nak bayar hutang kereta rumah. Pun dah kira asnaf belaya, Ustaz. Iyalah. Dia dah terjejas teruk, tak mampu nak bayar hutang kereta rumah. Dia sebelum ni hidup senang. Dia dah terbat dengan COVID ni. Jadi kita nak bagi zakat pada dia boleh tak? Tak ada masalah. Kalau dia susah betul tak ada masalah. Kalau kita tahu dia susah betul-betul, dia ni orang ikhlas. Tengoklah nak bagi zakat tu siapa dia. Kesian Ustaz jalan kita sangat tak apalah. Tak apa, saya tak ada masalah apa pun. Cuma orang nak tanya pasal zakat tu lah. Jelas lagi tak ada masalah apa. Saya pun tak ada mengajar apa ini. Sepatutnya ada mengajar. Balarah. Tapi tak apalah. Saya dah beritahu anak murid saya dah. Semalam hari ni saya nak terang pasal zakat. Esok saya terang. Saya mengajar kawan saya balarah esok. Bolehkah pembayaran ubat untuk seorang boleh kira zakat? Pembayaran ubat untuk seorang boleh kira zakat. Tengok dulu. Dia nak bagi zakat ni, seseorang kalau untuk bayar ubat tak boleh. Kerana apa? Atas dasar apa? Kalau atas dasar dia susah, tak apa. Tapi bukan atas dasar kita, okey aku bagi kau duit zakat ni untuk zakat ni kerana dia ni memang tak ada dia orang susah, tak ada masalah. Tapi kita tahulah dia nak bayar untuk ubat tu. Tapi jangan aku bagi zakat ni, aku bagi zakat untuk kau ni untuk bayar ubat. Tak ada lah gitu tapi kita bagi zakat tu kerana dia susah, tak ada masalah apa. Tapi niat untuk kerana dia miskin, tak ada masalah. Habis itu. Jadi sekadar itu sajalah. InsyaAllah kita sambung esok. Betul ke Ustaz, zakat diberi tempat kita bekerja seperti cek rezeki di KL? Tu zakat fitrah tu. Itu pun panjang lagi cerita dia. Tak apalah, nanti ginilah. Kalau Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita, insya-Allah nanti kita cerita bab zakat ni pada bulan Ramadan nanti. Kalau PKP lagi bulan Ramadan kita bahas bab zakat fitrah tu. Fitrah ni, zakat fitrah tu nak cerita payah juga tu. Faham ni? Ukur adalah saya pun sekarang bagi zakat sendiri direct je. Memang ada yang ustaz terangkan sebelum ni. Lepas kita terpaksa jadikan zakat sunat je. Yalah. Kalau kita dah tahu kata orang tu susah, kita bagi zakat terus pada dia. Bagi zakat terus. Tak usah bagi kat bukan tak mau. Jangan marah saya Bukan saya tak galakkan bagi PZM, tak. Tapi kita tahu dia ada susah, keluarga tu susah, kita bagi teruslah. Itu yang afdal. Habis itu Wallahu alam. Jadi kadang itu saja saya minta maaf tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu sekalian. Kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya pada pagi ini, yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qali azza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Zakat ni والله أعلم.